Okay, ada nampak tak share apa yang saya share ni? Sini hujan, jadi saya terpaksa cakap kuat sikit. Takut orang tak dengar. Ni hujan, dah mula hujan. Tak tahulah di college dah hujan ke? Di rumah saya ni hujan. Hujan. Tak dengar, saya tak dengar. Hujan. Oh, dah hujan juga. Saya kena kuatkan ni lah. Mic ni. Okay, saya baru dengar. Tadi tak dengar. Mungkin saya tak dengar ni sebab mic ni. Okay, saya nak tanya balik. Mungkin saya terlepas pandang ataupun saya dah macam hari tu ada minggu lepas kot katanya. Mungkin saya ajar tajuk yang ni. Adakah saya dah ajar tajuk yang sebelum ni? Yang saya nak pastikan dulu. Iaitu yang ni lah. Tajuk. Sebab hari tu saya terus masuk sini. Maksud saya anggap tajuk sebelum histogram ni dah diajar ke belum? Itu nak pastikan balik. Adakah saya dah ajar yang tajuk atas ni? Yang stem leaf ni ada tak? Belum. Itulah hari tu masa kelas yang hari Senin hari tu tidak ada seorang yang maklum kat saya. Yang maksudnya saya terus ke sini kan. Sebab saya kelas hari minggu lepas tu ada sedikit macam last minute maksudnya SCL tu kelas yang kumpulan kamu ni yang tu kan yang buat presentation tu ataupun saya bagi buat grouping tu kan. So you discuss, tapi kelas yang sebelum hari Rabu tu ada kelas. Jadi itu yang jadi confuser tu. Di mana kelas yang tu dia dah habis tajuk yang ni. Patutnya pada hari Khamis tu saya nak ajar yang ni. Jadi saya dah tertinggal ataupun dah terkeliru. Saya terus lompat kat sini. Betul lah. Maksudnya yang ini saya dah terlepas pandang ataupun inilah dah macam tak itulah. Tak apalah. Kita apa yang ini you boleh baca saja sebab ini semua nota saja. Apa maksud statistik itu, apa je kelas dia, variable-nya ada 2 kelas, you baca je lah. Sebab ini tak ada yang kita tanya dalam exam pun. Kecuali kalau soalan tu dia melibatkan quiz yang berbentuk objektif kan. Dia boleh tanyalah soalan-soalan macam ni. Tapi kalau soalan ni ditanya dalam exam, tak ada dia ditanya yang secara tarif ni, jaranglah ditanya. Memang kita tak tanya yang tak tarif ataupun istilah-istilah ni. Dia boleh baca je lah apa maksud ni. Okay, jadi yang penting sini mungkin kita terus kepada graphic presentation of data ni. So di sini pun sebenarnya tajuk ni kamu dah pernah jumpa semasa tingkatan 5 lah. Iaitu pie chart and bar graph. Okay. Tak ada apa pun sini, dia macam ulang kaji aja. Okay. Macam contoh sini pie chart ni dia 100%. Kita jumlahnya 100% ni, jadi kita bahagikan saja ikut percentage dia. Okey, macam contoh sini 15 bahagi jumlah semua ni lah kita dapat situ untuk mandi. Yang dijual mandi kita dapat 11%. Sebab 11 per jumlah semua sekali ni 100. Okey, itu pie chart. Dan bar graph dia boleh bar graph ni dia cuma melambangkan dia punya hari ni dengan jumlah dia. Ini paling basic lah. Presentation of data yang paling basic untuk mempersembahkan data tu. Okey. Kemudian yang penting sini mungkin ini tidak tidak pernah kamu jumpa tu semasa tingkatan 5 itu saya tak pastilah.
Adakah kamu dah pernah jumpa atau belum? Yang pastinya tadi pie chart ataupun bar graph dan juga pie chart tu adalah. Okey. Ini stem and leaf display ni juga untuk melambangkan data itu. Kita cuba display. Okay, so sini stem and leaf display is a technique of illustrating the quantitative data. Maksudnya kita nak persembahkan data tu atau kita nak illustrate bagi data itulah. Jadi sini in the stem and leaf display, each value is divided into two parts, which are stem and leaf. Okay, the step of constructing the stem and leaf display are shown in the following example. Dia tak ada apa-apa formula pun. Dia cuma kita cari data ini, kita punya data lah dalam bentuk raw data ni, bukan dalam bentuk group lah ni. Ini bukan ini bentuk ungroup tapi bukan dalam bentuk frequency distribution lah. Sebab ungroup ni dia boleh katakan ni bentuk ungroup yang sebenar lah. Dan ungroup yang bentuk frekuensi itu kita ada jadual dia, ada frekuensi dia. Biasanya data tu dia banyak yang berulang lah. Yang berulang tu terlalu banyak dan data tu agak besar, maka kita buat dia dalam bentuk frekuensi. Okay. So untuk membuat yang dipanggil stand and leaf display ni, kita cuba dia kata sini separate each value into two part. Maksudnya di sini kita ada, kalau boleh kita cari nilai yang paling minimum dulu. Okey. Kalau ikutkan sini nilai yang paling minimum 31 dan nilai yang paling maksimum berapa tu? Maksimum 86. Okey. So yang penting kamu cari yang highest dan juga yang lowest. Jadi sini you dah separate each value into two part. Bermaksud you ada dua digit ni. Mungkin you boleh katakan the stem and the leaf. Mungkin yang depan ni sebagai dia punya stem. Kita buat yang 31 lah sebab yang paling minimum kan. 31 stem. Okay. Lepas tu kita jumpa 1. So you boleh buat dia punya stem dia 31. So mungkin sini saya tulislah. So stem dia minimum adalah 3. Nilai paling kecil 1. Okey. Kemudian kalau kamu lihat balik kita punya itulah cuba refer nota lah sebab kita nak cuba you refer modul saja sebab kita nak lebih senang sikit. Kita tak perlulah buka 2-3 kali ni sebab saya tak boleh nak tulis kat sini kan. Kalau guna office tu boleh. Sebab komputer di rumah ni tak boleh. Okey, mana tadi? So sini you refer saja you punya tu you punya modul. Kalau ikutkan page, tengok page apa tadi? Stem and leaf. Okay. So situ kalau ikutkan kita punya nilai 31. Lepas tu kamu tak jumpa lagi 30 apa. Lepas 31 tu you akan jumpa nilai 40. You tengok dalam data tu lah. 40 apa. You tengok. 42. Sebelah dia kan. So 42. Okay, you letak situ 42. Okay, lepas tu you jumpa data tu 40 apa lagi ada. 44. So you letak 44. Jadi ini yang dia dengan stem. Yang ini dipanggil leaf ni. Okay, ini yang dipanggil stem dia. Yang bahagian ni dipanggil leaf dia lah. Leaf dia, daun dia. Stem tu dia punya pohon lah ataupun dia punya dahan kan. Stem and leaf. Okay. So you kena masuklah semua yang ada dalam data ni. Okay, 44 apa lagi? 40 tak ada lagi kan? Tak ada lah.
you start lagi 50 berapa? 5 lah. 5. 55, 58, 59, 53 kan? 51 ada. Okay. Jadi 47 ada kan? Itu last kali ada 47. Okay. Data yang last kali 47. 50 kalau ikutkan sini data kamu 50 berapa? Cuba tengok. 53. Okey, kita letak sini 53. Okey, lepas tu 55 kan? 55. So, tapi kalau katakan data tu berulang, mungkin ada yang berulang nanti kita tengok yang berulang kalau ikutkan sini 53, 58, 59. Okey, ini kamu penuhlah. Penuhkan. So kalau ikutkan sini, you boleh penuhkan sini mengikut data tu, mengikut kamu punya taburan data lah kamu tu lah. Okey, kamu akan penuhkan 6, 7, 8, paling tinggi apa? 8 je lah. Maksimum tadi 86 kan. Paling maksimum nilainya adalah 86. So sampai 88 saja. Start 33. Okey. So sini kamu penuhkan IFA 2, 3, 4, 5, 8, 9. So 60 ni banyaklah. Banyak. Okey. 72, 75. Yang ini dia berlaku 2 kali, kena letak 2 kali. Itu kena hati-hati. Sebab 75 tu ada 2 kali. Dia repeated. So kena letaklah 2 kali. 75. Jangan dia letak sekali je. Okey? 8. Dan akhir sekali 81 ada sini 86. So ini yang dinamakan sebagai stem leaf. Tak ada apa pun. Dia tak ada apa yang menggunakan apa-apa konsep formula ke tidak. Kita nak persembahkan data tu dalam bentuk stem and leaf saja. Okey? Faham Jadi dia sebenarnya kita depend kepada data itu. Macam contohnya lah. Example 3.7 tu. Cuba you buat dia punya stem and leaf. Jangan tengok dulu dia punya solution tu. Solution belakang tu jangan tengok dulu. Cuba fikirkan macam mana kita nak buat. Semua tengok example 3.7. Kita ada data ni 132, 254. Jadi sini kita nak mulakan stem dia macam mana, leaf dia macam mana. Kita kena fikirkan. Okey. Data ni mungkin agak panjang lah. Mungkin kita nak mulakan, adakah kita nak mulakan depan ni 13, katakan situ kita nak cari yang paling rendah lagi. Nilai paling rendah apa? 82, okey? 82 yang paling rendah. Kena cari yang tu dulu. Kalau nak buatlah sebab kita nak letak kat sini. 82 ke macam tu ke ataupun ada lagi cara. Mungkin 82 apa? 82 ataupun sebab dia ada yang digit 3 kan. Okey, yang paling tinggi berapa nilainya? Kita cari paling tinggi. Dalam data tu yang paling tinggi maximum value ni adalah 550 kan. Ada lagi yang paling tinggi. 550 kan. Okey. Bermaksud kita punya mungkin kamu tak boleh buat macam ni. Sebab kalau banyaklah dia punya stem ni nanti. Sebab situ data dia agak banyak. Itu sebab kalau sini dia nak buat 8, 9. Sebab dia digit itu ada yang bentuk macam ni. Jadi tak sesuai kita nak buat macam ni. Okay, dia punya stem dia. Yang sesuainya mungkin dia kena letak 0. 1, 2, 3. Yang paling tinggi nilai 5 lah kan. 550. 4, 5. Macam tu. Jadi sini mungkin 8, 2. Ni leaf dia.
Ada 83 ada, tak ada kan? Okey. So you masuk ni lah maklumat tu. 82 depan ni kosong kan. 83 tak ada, cuma yang paling rendah 82. Yang ada 2 digit. 97. Okey, 97. Tu 2 je lah yang 2 digit kan. Okey. Yang satu ni pula apa dia? Kena cari satu depan dia. 132 149, yang paling rendah 116. Ya? Ada apa? Ada 125. 125. 125 ada lagi rendah tu. 118. Betul tak? Betul. 116. So 116 lah. Macam tu. 116 lagi you masuklah ikut susunan. 118. Kan? Ini kira 116, 118. Jadi you susunlah mengikut apa tu, Jadi situ you dapat nantilah 125. Okey, 132 dalam tu. Okey, 149. 165. Okey. 227. 230 dan seterusnya lah sampai yang akhir ni 502. 534, 550. Okey. Jadi ni kena isilah semua ni. Mana yang repeated tu pun, mana kalau sekiranya ada yang repeated yang berulang tu, you kena tulis 2 kali. Okey, macam tadi juga. Jadi kes yang ni tidak ada yang ada juga berulang lah. Kalau you lihat 3 tu ada 64, ada 64 2 kali berulang ni. Kalau you lihat dia punya itulah. Dia punya hasil dia nanti. So ini yang dinamakan stem. Ini yang dipanggil leaf. Okey, ini stem dia. So itu leaf. Okey. Okey, itu sahajalah untuk konsep stem and leaf ni. Okey, so, kita pergi yang next yang penting lah. Kita terus kepada yang kita tertinggal ni, yang penting ni. Okey. Kita akan persembahkan data. Data ni dia ada 2, iaitu dia panggil sini kalau data tu kecil macam jumlah yang kita boleh kira yang mudah lah macam 10, 5 still kecil lagi lah data tu. So itu kita tak perlulah kita buat dia punya dipanggil sebagai frequency distribution. Okey. Okey, macam contoh sini kalau data ni dah banyak macam ni. Dan dia kalau kita perhatikan dia berulang 4 banyak yang repeated dalam kes ni dan data ni kalau ikutkan 2 4 6 8 kan. 2 4 6 8 8 kali 3 8 kali 4 32 data. So dia agak besar jugalah data ni. Jadi kalau macam ni dan juga kalau diperhatikan dia ada banyak berulang ni. So kalau ini kita boleh jadikan dalam bentuk dipanggil sini ungroup frequency distribution. Okey. So yang ini maksud ungroup ni. Di mana kita cuma ada bilangan ni ikut ni lah yang paling rendah nilainya adalah 2. Dan 2 ini frekuensinya sebanyak sekali je berlaku. Dia tak ada repeated. So tally ni you nak letak boleh, tak boleh letak. Yang penting ni mesti ada nombor yang ada sinilah. Nombor 2, bermula nombor 2. Lepas tu dia berlaku frekuensi dia sekali saja. Okay. Kalau 3 ni pula dia berlaku sebanyak 5 kali frekuensi dia. Number of unit maksudnya frekuensi dia lah, kekerapan dia. Kekerapan dia sebanyak 5 kali. So ini yang dinamakan sebagai ungroup frequency distribution. Mesti ada dia punya nilai itulah, nilai yang ada dalam ni dan dia punya frekuensi. Tally ni senang saja kalau dia 5 maksudnya 1 2 3 4 5. Setiap masuk je 5 kita slashkan. Kalau 1 1 lah, kalau 3 3 lah macam tu. Okey, tally tu. Ini dipanggil sebagai ungroup
Okay, ungroup frequency distribution ataupun jadual kekerapan tidak terkumpul ataupun ungroup itu tidak terkumpul lah. Jadual kekerapan tidak terkumpul. Okay, so kalau kita perhatikan data ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2, 4, 6. Dia lebih besar lagi data ni. Ada 60 data. Jadi kalau kita nak buat data yang dah masuk kira agak besar ni, okay, tadi masih lagi dipanggil kita boleh juga buat ungroup frequency distribution. Yang ini dia lebih sesuai kalau kita buat dia punya nama dia sebagai group. Kita groupkan frequency distribution. Maksudnya dia ada ni. Ini dia punya basic dulu lah. Dia mesti ada selang kelas ataupun kelas interval dan juga frekuensi. Jadi yang membezakan group dan ungroup ni frekuensi distribution, tapi dia dalam bentuk selang dia. Dia bukan dalam bentuk yang tadi. Ni, ini. Yang ini dia tak ada selang. So ini dipanggil sebagai ungroup frequency distribution table. Yang dalam bentuk selang ni, daripada mana, macam mana nak buat selang ni, kita ada cara dia nanti. Ya, ada dia punya step je lah. Kita akan tunjuk macam mana kita nak buat dia punya selang, macam mana kita nak buat dia punya bilangan kelas ni. Ni dipanggil sebagai bilangan kelas. Dan ada lagi beberapa perkara yang kamu kena tambah lah. Selain pada kelas interval ni, you kena tambah sini kelas boundary, frekuensi, kena tambah nanti kelas midpoint, dan juga cumulative relative frekuensi dan juga cumulative relative frekuensi. Nah, itu yang paling penting lah dalam group frequency distribution ni. Ataupun jadual kekerapan terkumpul lah. Jadual taburan kekerapan terkumpul. Distribution tu taburan, frekuensi itu kekerapan, group tu adalah terkumpul lah. Group yang dikumpulkan ataupun yang terkumpul. So untuk membina ini, dia nak bina ni, ini dia punya step dia kejap lagi. Ini dia punya takrif dululah yang kamu kena tahu. Apa maksud class limit? Class limit ni adalah the biggest and the smallest value of the class. Okay, maksudnya itu nilai kecil dan yang paling rendah dan juga yang paling tinggi. Itu dipanggil class limit je lah. Yang tak berpenting sangat. Yang penting ni class boundary ni. Class boundary dia lower class limit of the next class. Jadi kita tengok apa maksud class boundary ni. Class size, okay, iaitu jarak ataupun distance between class boundary. Ataupun class size, upper class boundary tolak dengan lower class boundary. Pun boleh gunakan dia punya formula ni. Okay. Class midpoint, average value of the upper and lower class limit or the average value of the upper and lower class boundary. Okay. So apa maksud class boundary? Ini maksud class boundary. Okay. Class interval dia 25 sampai 29. Lepas tu dia selang. Selang ni kan maksudnya 30 34. Ini dipanggil sebagai kelas interval. 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. So yang ini yang dalam petak ni dipanggil sebagai kelas interval. Jadi kelas boundary ni you kena bagi dua lah macam ni, 29 campur dengan 30 you bahagi dua tengah-tengah tu. So kita dapat 29.5. Yang ini pun sama, kita dapat 34.5. So 29.5 sampai 34.5 ni, ini yang dipanggil sebagai kelas boundary ni. Boundary. Sini pun sampai sini kelas boundary. Sini sampai sini 4.5. So 24.5 sampai 29.5 itu dipanggil kelas boundary ataupun sepadan kelas. Okey, yang ini dipanggil sebagai kelas interval ataupun selang kelas. Okey, so itu perkataan yang perlu kamu tahu dulu untuk membina group frequency distribution. Group frequency distribution. Okey, ini dia punya step. Sekiranya diberi data
contohnya data, kita akan tengok nantilah ini. Contohnya ini data kamu. Kamu ada data mentah ni. Ini dipanggil sebagai raw data lah. Data yang tak disusun pun, kalau ikutkan tak menaik apa 6.55, dia bercampur-campur data ni, ada yang rendah, ada yang tinggi. Okey, dia tak susun pun. Okey, dan ini pun bukannya dipanggil sebagai grup lagi lah. Ini bukan grup data. Kalau you nak grup, you kena buat dia punya proses ni. So apa dia punya proses ataupun dia punya step? Pertama, dia terus cari K. K itu apa? Adalah dipanggil sebagai number of class. Berapa bilangan kelas yang kamu nak buat. Macam ni kan. Contoh sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau ini dipanggil sebagai 7K je lah. K dia 7 kelas yang perlu ada. Jadi untuk mencari kelas dia berapa, you kena gunakan formula Sturges atau Sturges ni. Sturges ni ataupun formula Sturges ni dia kata K itu bilangan kelas ditarikkan oleh 1 tambah 3.3 log N. N itu adalah bilangan data lah. Jumlah data kamu. Kalau 30 lah. Kalau 40, kalau 50. So, K itu bilangan kelas yang kamu nak tentukan dalam frekuensi, dalam grup frekuensi distribution nanti. Okay. Kemudian dikata determine the range of the set of the data. Range ni kita tolak saja nilai maksimum tolak dengan nilai yang minimum. Itu range. Okay. Kemudian kita nak tentukan, itulah range. Sini determine the class size. Okay. So sini macam ada silap ke? Range tu class size bagi ni. Ni dah salah. Ni sepatutnya ikutkan kamu punya nota tu lah, dah betul kan. So class size adalah range bahagi dengan number of class. Ini nota kamu dah betul lah. Cuma ini lamunya. Betul. Ini jangan ikut ni. Ini bilangan kelas. Ya, bilangan kelas kamu sama dengan, okey. Maksudnya bukan bilangan kelas size. Size kelas kamu, kelas antara kelas tu berapa kamu nak size dia punya besar tu ditakrifkan oleh julat ataupun range bagi number of class yang kamu dapat K tadi. K ni. Okey. Itu step dia. Kemudian dia kata state the class limit of each class. Okay, the class is chosen such that there is no overlapping between classes and each observation can go to only one class. Okay. So ini kamu kena buat dia punya kelas limit. Okay, kelas limit untuk setiap kelas tu. Bermaksud ini you buat dia punya itulah. Dia punya cost boundary lah ni. Okay. Kemudian determine the frequency of the class. Frequency the class. Kemudian kita ada relative frequency distribution. Maksudnya kamu kena cari tadi frekuensi. Sekarang ni relative frequency ditakrifkan oleh frequency of class bahagi dengan total frekuensi. Okey, dan jumlah nanti total relative frequency ni total ni mesti 1 lah. Okey, jumlah dia. Kemudian the cumulative frequency for the any given class is the sum of the frequency for the class and the frequency of all classes from smaller value. So kalau kena cari cumulative frequency, kamu kena tambahkan lah. So ini kita tengok kemudian lah. Itu yang pentingnya dalam membina membina jadual taburan kekerapan terkumpul. Okay? Jadual ataupun table ataupun sini frequency distribution table lah. So sini kita ada the following data show the blood sugar level for level of 40 different diabetic patient. So sini data ni menambahkan tahap gula bagi pesakit diabetik lah ataupun pesakit kencing manis. Tahap yang paling tinggi lebih pada 8 tu dipanggil kencing manis lah. Lebih daripada 8 kan biasa, kalau bawah 8 ni kita namakan sebagai
masih normal lagi. Tapi di sini kita nak tengok data ni banyakkan kalau ikutkan dia tahap diabetik ni, penyakit diabetik ni yang kebanyakannya eloklah data ni. Kalau ikutkan yang 8 ni dah kira 9.3 ni kira diabetik lah ni. 9.3, 9.2 ni. Okey. So atas daripada 8 tu dikira sebagai diabetik lah. Tapi di sini ni kita nak tengok pesakit ni mungkin dia dah makan ubat ke apa. Dia adalah dia punya bacaan ni. Ni mungkin bacaan dia dah terkawal lah. Terus ini macam mana kita nak construct a frequency distribution table yang kita nak buat tadi lah. Bukan yang ungroup. Ini maksudnya group lah ni. Group yang terkumpul punya. Yang ini yang paling sistematik lah. Sistematik dan dia lebih pada data yang banyak. Banyak yang kalau boleh data tu more than 30 lah. 30 macam 40, 100, 80. Okay? Jadi kita cuba buat dia dalam bentuk grup. So di sini pertama you kena cari mesti ada kelas interval, kelas midpoint, frequency, relative frequency and cumulative relative frequency. Ini perkara-perkara yang paling basic perlu ada dalam jadual taburan kekeraban terkumpul ni. Okay? Jadual ataupun frequency distribution table. Okay? Frequency distribution table for group data. Okay? So pertama N kamu 40 lah, jumlah semua 40. Kemudian kita nak tentukan dia punya K, iaitu number of class. Okay, bilangan kelas kamu yang kamu kena buat nanti adalah berapa. Kita pakai formula 1 tambah K adalah 1 tambah 3.3 log N. N kamu 40. So you dapat 6.29. So you bundakan pada yang paling hampir, integer paling hampir 6 lah. Bermaksud nanti kamu punya bilangan kelas ni 6. Tapi perkara ni, dia punya bilangan kelas ni, dia bukannya kena fix 6. Ini sebagai panduan saja. Okay. Kadang-kadang you tengok data tu nanti you kena tambah lagi satu bilangan kelas dia. So yang ini kalau kita tengok dia punya ni memang 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan kelas. Okay. Untuk kelas interval lah. So kita dah nampak K dia lah. K dia. K dia adalah 6 bilangan kelas. So range kena cari nilai yang paling tinggi 9.3, nilai yang paling rendah 3.6. So julat ni dapat 5.7. So nilai yang ini kamu kena gantikan dekat sini iaitu 5.7 bahagi dengan 6 ni. Kita ambil yang telah kita bundakan yang nearest integer ni. So kita dapat 1 point, dia dapat 0.9 juga. Jadi you bundakan dapat 1.0 lah. Maksudnya saiz kelas kamu adalah 1. Okey? 1 saiz kelas. Okey, so kamu dah tahu apa kamu punya ni kalau ikutkan situ kita boleh buatlah. Mungkin sini kita boleh tengok je jawapan tu. Okey, so sini bilangan kelas you ada 6. Nilai yang paling tinggi 3.6. Yang paling rendah 3.6, dan highest 9.3. Saiz kelas saiz ataupun saiz kelas. Kelas saiz. Iaitu 1. Ikut formula itulah. So you mesti ada kelas interval. Maksudnya kolom pertama lah. Lepas tu you mesti ada kelas, kalau boleh sini kelas boundary lah. Tambah lagi. Dalam tu dia tak letak. Lepas tu baru kelas midpoint. Lepas tu baru frequency.
Exact frekuensi ni F lah. Dan juga kumulatif frekuensi. Kumulatif frekuensi. Okay. So ini yang paling basic kena ada dalam group frequency distribution dia panggil. Okay. So kalau boleh you buatlah dia punya tu. Dia punya apa? Kolom dia. Okay. Kolom dia. Okay. So kita punya size tadi, kalau ikutkan bilangan kelas kamu, nilai yang paling rendah 3.6. Jadi kamu punya ni selalunya kita akan kurangkan sikit untuk mula dia 3.5. Start kelas interval ni 3.5 sehingga 4. Bukan 4.5 lah. Kalau 3.5 hingga 4.5 memang you nampak satu. Okay, tapi dia kena, kalau kelas interval ni you kena kurangkan sikit. Maksud sini 4.4. Okay. Sebab apa? Untuk kelas size ni, kita tengok lebih kepada sini. Dia punya, panggil apa? Dia punya kelas boundary dia. Kelas boundary ni. Sebab kelas boundary ni nilainya mesti sama dengan 1. Dia punya kelas size dia. Sini sebenarnya untuk membuat kelas size ni, kalau ikut kat sini 0.9. You kena tambah lagi 0.1. Sejapatlah 1. Tapi kalau you ambil kelas boundary, you kena tolak. Kalau 3.5 ni akan jadi 3.45. You kena tolak dengan plus minus 0.05. Kalau data kamu perpuluhan lah. Kalau data kamu yang katakan 1, 2, 3 ni, nilai yang tak ada perpuluhan ni, you kena tambah tolak 0.5 saja. Itu tengok pada data. Kalau data yang macam sebenarnya data ni kan, tadi kan kita tengok balik data ni. Data yang atas tadi. Ni. Untuk data yang ni. Ni. Data yang ni kan. Okey. Kalau ikutkan dia tidak ada perpuluhan, bermaksud yang paling rendah 20 apa tu 24 kan. 24 ke 25. Ada 25 paling rendah 25 ke 26. Tengok. 26 kan. So sini dia akan ambil kurang sikit untuk kelas interval ini 25 sehingga 29. Okey. So sini kalau ikutkan tak adalah apa? Kalau ikutkan sini dia punya size kelas kamu 10. Okey, 10 ni maksudnya 25, 29 tolak dengan 25 dapat 9 tapi you kena tambah 1. Okey, tambah 1 kelas interval lah. Untuk kelas boundary you boleh buat 24.5 24.5 sehingga 29.5. So kalau ditolak dia mesti 10. Sebab kelas boundary dia kena tolak dia memang dapat 10. Okey, macam ni kan. Macam kita punya ni. Kita punya contoh yang kita nak buat tadi ni. Untuk kelas boundary 3.45 maksudnya kita tolak 0.05, yang ni nilai ni kita tambah 0.05. So kalau kita tolak ni dengan ni jumlahnya adalah kelas size nya adalah 1. Okay. Kalau you nak tolak ni, memang dapat 0.9 tapi you kena tambah dengan 0.1. So you kena dapat 1 jugalah. Jadi untuk paling sesuai, you kena tolak saja kelas boundary ni untuk cari di kelas size ni. Okay. Ini bersama 4. Dia tak akan mula 4.4 lah, dia akan mula 4.5. Sehingga 5.4. Okay. Yang ini akan jadi 4.45 sehingga 5.45. Macam tu. Ini cara kita buat kelas interval. Ini kita buat cara kelas boundary. Kena faham cara nak buat ni.
dan seterusnya lah, sebab kita ada 6 kan. Dan pastikan data tu mesti ada dalam selang tu. Kalau kita perhatikan tadi nilai yang paling rendah 3 poin apa? 3.4 kan. Nilai yang paling rendah 3 poin apa tadi? 3.6 kan, 3.6. Paling tinggi nilainya 9.3. 9.3. Okey, so pastikan nilai ni mesti ada semua dalam inilah nilai-nilai yang daripada 3.6 ni sampai 9.3 tu, semua nilai tu mesti ada dalam kamu punya kelas interval ni. Jadi kamu boleh teruskanlah sini 5.5 6.4. Okey, 6.5 sehingga 7.4. Okey. 7.5 sehingga 8.4. 8.5 sehingga 9.4. Jadi kalau diperhatikan 9.3, jadi dah memang termasuklah dalam ni nanti. Nilai paling maksimum, nilai minimum kat sini. Okey, jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Bilangan kelas je, bukan bilangan kelas dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. So dia sesuai lah. Tak payahlah kamu kena tambah lagi. Sebab K ni dia bukan tetap. Kemungkinan dia boleh berlaku tambah lagi 1. Walaupun nilai K katakan 6, tiba-tiba data kamu tu, dia kena tambah lagi 1. Okay? Jadi dia, kebiasaan dia ikutlah. Kebiasaan dia ikut. Ini sebagai guideline saja dia panggil. Yang formula tu. Untuk bilangan kelas ni, guna formula tu je sebagai guideline saja. Kalau you baca dalam nota tu lah. Sebagai panduan saja. Dia bukannya formula lah, bukannya satu ketetapan. Okey. So yang ni you boleh sambung yang 5.45 sehingga 6.45. Seterusnya lah. Dalam tu dia tak ada tunjuk, tapi yang ni penting class boundary ni. Okey. 7.45 7.45 hingga 8.45 sehingga 8.45. Ini teruskanlah 5 sehingga 9.45. Okey. Itu kan ni. Okey, kelas midpoint you boleh je mana-mana ambil yang ini ataupun ini. You tambah 2 ni, kelas interval ni you tambah. You tambah 2, 4.4 tambah 3.5 bagi 2. Okey. So you dapatlah kelas midpoint, titik tengah bagi kelas. Okey. So situ you dapat titik tengah bagi kelas 3.95. Maksudnya ni tambah ni bagi 2. Okey, dan seterusnya lah you letaklah 4.95. 5.95, 6.95, 7.95, 8.95. So ini dipanggil sebagai kelas midpoint. Ini tambah ni bagi 2. Okay, frekuensi ini you kena tengok dalam julat ni apa nilai yang ada. Yang nilai-nilai yang ada dalam tu, yang berada dalam antara selang ni. Antara selang 3.5 sama 4.4 ni ada berapa nilai yang berada dalam tu. So kalau kita ambil ada satu saja nilai, iaitu 3.6. Yang lain tu lebih pada nilai 4.4. Okey, antara 4.5 hingga 5.4 ni you ada 3 nilai yang ada dalam tu. Yang ini yang dinamakan sebagai nilai frequency distribution table bagi grup yang kita grupkan dia. Okey, 14, 7, okey, 12 ini nilai yang perlu kamu masukkan. Jadi jangan silap kat sini lah, sebab nilai ni kena tally dengan dalam data tu. Frekuensi ni. Kalau jumlahnya dalam selang ni, dalam selang 5.5 hingga 6.4 yang ada 14, so letak 14. So untuk kumulatif frekuensi, you just tambah je. Kalau satu ni satu lah. Satu, lepas ni 1 tambah 3, 4. 4 tambah 14 jadi 18. 18 tambah 7, 25. 25 tambah 12, 37. 37 tambah 7, 40. Ini dinamakan sebagai kumulatif frekuensi. Kita tambahkan semua ni. So ini yang dinamakan sebagai group frequency distribution. Benda-benda ni yang paling penting lah. Boleh faham Harap you boleh faham yang ni. Ini yang kita dah tertinggal lagi tu. Jadi sini
kalau kita lihat balik nota yang hari Isnin tu, histogram. So histogram tu dia kena pakai class boundary ni. Itu sebab class boundary ni dia kena letak. Sebab histogram dan ogive, histogram dia pakai class boundary lawan frekuensi. Itu histogram. Okey. Untuk ogive, you kena tambah lagi sini, iaitu cumulative, bukan cumulative, mula relative dulu. Relative frekuensi. Cumulative relative frekuensi dia ada formula tadi. Kalau ikutkan formula relative frekuensi, frekuensi bagi total frekuensi, iaitu 1 bahagi dengan total yang 40. Okey. Ini sebab apa kena buat kalau kita nak buat ogive. Sebab ogive cumulative frekuensi lawan dengan dipanggil sebagai class interval lah. Class boundary. Okey, dia apa class boundary ni. Okey, so sini dia kena tambah lagi sini untuk kolom yang akhir tu dia panggil sebagai cumulative relative frekuensi. So sini dapat 0 point berapa kan. Lepas tu nanti jumlah ni kena jumlah macam ni juga. Untuk cari cumulative relative frekuensi. Okey. Sebab ini kita nak gunakan dalam ogive. Dalam ogive ni. Yang kita belajar sepatutnya yang tu yang kita kamu dah tinggal kan. Kita tengok sini. So yang histogram ini kita kena dapatkan nilai frekuensi lawan dengan class boundary. Okey, class boundary ini. Kemudian untuk yang ogive, dia pada sini nampak ni. Kalau ikut ogive ni you kena cari apa itu relative frekuensi, cumulative frekuensi, apa itu cumulative relative frekuensi. Maksudnya nilai ni kamu kena tambah. Akhirnya nilai dia 1. So untuk ogive yang ini lawan dengan you punya class boundary. Okey, ini class boundary punya upper class lah. Upper class boundary. Okey, so itu yang kita tertinggal lah hari itu kalau ikutkan kita dah skip sebenarnya. Jadi harap you boleh tengok balik lah. Baik, kita dah habis untuk yang tu, maka kita akan sambung balik. Measure of center tendency ni saya dah ajar gitu, kita ada mean, median. Dan ini sebenarnya kita ada 3 measure, iaitu center tendency, dispersion and location ataupun position. Location atau position sama. So untuk ini sebenarnya semua ni untuk presentation of data. Kita nak mempersembahkan data tu macam mana kita pun nak secara tendensi ni. Kalau kamu ingat saya dah beritahu dulu, ini banyak kepada kesukatan memusat. Maksudnya dia tendency to cluster around a certain value. Kecenderungan dia adalah cluster. Maksudnya kita memusat pada certain value. So itu kita akan lihat dengan mean, median, mode dan juga mid range lah. Tapi biasa kita ambil mean, median, mode. Dan dia kalau ikutkan ada formula untuk ungroup data. Maksud ungroup data ni data yang simple lah. Ada 8, 10 yang paling kecil dan dia tidak adalah yang banyak berulang. Kalau ikut data tu simple aja. So ini ungroup data. Dia ada formula ini je pakai untuk mean. Dan kalau dia bentuk frequency distribution, so frequency distribution ni dia ada 2. Dalam bentuk yang ungroup, kalau kamu ingat tadi ungroup, kita pakai inilah formula ni. Untuk mean dia. Dan untuk group ada saya bagi itu sama juga. Kalau ikutkan
So dia bagi itu untuk grup pun dia guna formula yang sama ni, iaitu hasil tambah Fx bagi dengan hasil tambah F. Okey, itu mean ataupun purata bagi grup, bagi frekuensi distribution yang bentuk ungroup dan juga group. Okey, sebab dia grup ni dia ungroup ni dia dua, yang data yang kecil dia pakai formula yang tadi, tapi data tu mungkin dia lebih banyak sikit dan dia banyak berulang, so kita buatlah dia punya table. Tapi table tu macam ni lah. Nama ini dipanggil frequency distribution, tetapi dia ungroup ni. Sebab dia tak ada selang kelas ataupun kelas interval. Sama juga lah. So ini ungroup lah ni. Di mana frekuensinya yang banyak berulang ni, berulang sebanyak 15 kali. Satu ni berulang sebanyak 17 kali. Dua ni berulang sebanyak 23 kali. Okay, jadi tak sesuai lah kalau kita nak buat formula yang ungroup yang mula-mula tadi. Sebab data dia banyak, terlalu banyak berulang. Okay. So kita pakailah formula yang kita namakan sebagai frequency distribution tapi yang bentuk ungroup. Okay. Dan untuk group, okay, saya ada suruh buat hari tu kan. Dia bagi soalan tu hari tu, saya ada dalam grup WhatsApp. Saya ada bagi soalan untuk buat yang bentuk grup mean bagi grup. Betul ke? Hari tu yang kita last kita bincang. Cuba cek balik. Ada tak? Saya ada bagi apa? Kalau tak silap, saya buat balik dia punya itulah, dia buat balik dia punya jadual tu dalam bentuk yang dia bagi dalam bentuk tu. Dalam bentuk yang horizontal. Tapi saya buat bentuk yang biasa je. Ada tak? Saya bagi. Saya cek balik. So, kalau you perhatikan balik, dia ada ni lah. Tak ada, saya akan bagi soalan tu. Dah bagi belum? Saya cek balik dalam ni. Bulan apa? Bulan kita tak ingat. Bulan 4 dia adalah dalam ni. Bulan 4. Mungkin saya hantar balik ya kalau tak ada. Itu saya bagi apa tu? Formula lah. Saya bagi formula median. Lepas tu saya bagi formula mode kan. Mode. Okey, untuk mean group data kan juga mungkin soalan ni boleh kita cuba. Mean je, mean lah purata Ini saya dah bagi ke depan pula. Patut saya bagi mean dulu kan. Okey. Sebab saya buku modul ni sebenarnya untuk tajuk ni dia ada sedikit kena buat tambahan lah. Tambahan macam tidak semua ada di situ. Okey, tidak semua. Okey, untuk mean bagi grup data lah, sama lah macam kita buat tadi. Ini. Okey. Sama ini sama. Tengok je, dia tajuk dia pun dia beritahu tu. Okey. Okey, cuba tengok situ dan kita cuba satu soalan ni. Okey, ni soalan dia. Buat dulu, cuba buat dulu, kita buat sama-sama ni. Dia cari apa? Mean and median, tapi yang C dan E tu biar dulu lah sebab kita belum belajar. Percentile dan juga quartile tu kemudian. Okey, boleh nampak tak? Dalam grup, boleh tengok? Boleh nampak? So, ini kita cuba jadikan dalam bentuk mass gain ataupun dia punya berat kan dalam kg ni dia dah bagi tu, itu
kelas interval ni. 5 hingga 9. Kelas interval. 10 sampai 14. Okey. 15 sampai 19. 20 sampai 24. Okey. 25 sehingga 29. 30 sehingga 34. So ini kelas interval. Jadi untuk buat mean, median semua ni, walaupun soalan tu dibagi macam tu sajalah, maksudnya 2 saja dia bagi. Soalan ni 2 je dia bagi kelas interval dan juga dia punya frekuensi. Okey. Jadi disebabkan formula kita X bar ni, mean ni, untuk data terkumpul ni di grup lah ni, ditakdirkan oleh hasil tambah fx bahagi dengan hasil tambah f. Okey. Ini formula bagi mean bagi grup. Ungroup pun pakai formula ni, tapi ungroup yang bentuk frekuensi distribution kita pakai ni. Tapi kalau yang bentuk ungroup yang paling simple dipakai hasil tambah f tambah x bagi dengan n saja. Ni yang paling simple punya data lah. Kita ada 10 je data kan, tak perlu buat jadual. Okey, so pakai formula hasil tambah x jumlahkan semua ni bagi dengan n. Okey, ini ungroup yang bentuk yang tak ada jadual lah. Jadi ungroup for ni lah, for not frequency distribution lah. Okey, yang ini mean, ni mean mean x bar mean rata. Ini mean lah. Ni mean untuk ungroup frekuensi distribution dan juga ungroup dan juga group lah. Group dua-dua boleh pakai ni. Okey, yang bentuk jadual lah, jadual. So kena faham betul lah apa maksud frekuensi distribution ni. Dia ada 2. Pertama yang group, yang ni, yang ungroup tu dia letak nilai bukan bentuk kelas, dia letak nilai 2, 3, 4, 5 macam tu je. Ini nilai x je. Okey, jadi sini you kena letak kelas boundary. Tambah. Memang kena tambah sendiri. Ini baru letak midpoint. Sebab midpoint ni untuk yang formula mean ni, x ni merupakan dia punya midpoint ni. Ni. Nilai midpoint itu merupakan x dia. Okey, bukan nilai yang depan ni. Sebab nilai ni dalam depan ni nilai, kalau yang ungroup ni yang mula-mula ni boleh je ambil nilai yang depan tu tambah je. Kan? Itu x dia, tapi yang ini midpoint. Okey, lepas tu ini you kena letak you punya, sebab formula ni fx kan. Kena letak nilai frekuensi masih ada lah. Frekuensi. Okay, sini f lah. So kamu letak sini nilai fx. F kali x dia. Sebab sini nanti you nak gantikan formulanya f kali x hasil tambah. Maksudnya hasil tambah fx kat sini. Berapa jumlah semua ni. Kat sini semua. Okey. So sini you kena tambah lah. Kalau ikutkan soalan ni you kena tambah sendiri. Okey, iaitu ini kelas boundary you dapat, kalau ni sekatap itu you tolak 0.5 dapat 4.5 sehingga 9.5. Itu kelas boundary. Lepas sini 9.5 sehingga 14.5. Sempadan kelas dipanggil. Okay. 14.5 sehingga 19.5. Okay. Ini kelas interval. Okay. Bezakan antara dua. Kelas interval dengan kelas boundary. Okay. 19.5 sehingga 24.5. Lepas tu 24.5 sehingga 29.5. 29.5 sehingga 34.5. Okay, kelas midpoint you tambah ni, atau ini pun boleh. 9 tambah 5, 14 bagi 2. Bagi 2. So 7. 14 campur 10, 24 bagi 2, 12. Sama je lah. Setiap ni dia akan tambah sebanyak. Kalau ikutkan sini 5 kan, so dapat 17. Tambah lagi 5 jadi 22. Tambah lagi 5, 27. Tambah lagi 5, 32. Kalau you buat tambah ni pun sama juga jawapannya 32. Kelas midpoint. Di tengah kelas.
Frekuensi memang ada lah dalam ni. Dia bagi 3, dia bagi 28, dia bagi 37, dia dah bagilah masuk je lah nilai ni. 16, 14, 2. So, yang ni kerja kamu kena buat. F kali X. Maksudnya ini kali dengan ni. 21. Okay, minta kalikan ni. Berapa? Saya ada kalkulator. 12 kali 28. Berapa jawapannya? 336. 336. 336. 336. Lagi belakang. Terusnya yang lain-lain tu cubalah. Sebab saya tak ada kalkulator ni. 629. 6, 2, 9. 9. Ni? 352. Okay. Ni? 378. Okay, good. Ni? 64 lah. 64. Okay, you total ni. Berapa jumlah ni? Sebab kita nak gunakan dalam soalan A tu kata min kan? Apa min bagi data ni? Data terkumpul ni. So, min X bar sama dengan hasil tambah F ni apa? 1780 untuk total FX. Okay, good. 1780 bahagi dengan hasil tambah F ni. Ni. Berapa jumlah data ni? 100 kot. Jumlah ni. 100 kan? Mula-mula dia dah bagi tahu kan. Tu 100 kau tu. So 100 lah N dia. N ni jumlah N ni lah. Hasil tambah F ni. Jumlah tu lah. Jumlah frekuensi tu. Sama dengan N je. So sini bagi dengan 100. So you dapat 17.8 lah kan? Betul? Betul, sir. Betul. Okay. So itu min bagi grup data. Ni grup data lah ni. Guna formula yang ni. Okay. Dan yang kedua median kan. Median. Kita tengok sini median. Kalau ikutkan nota. Kita tengok nota dulu. Itu dia bagi tu. Nota ni dia bagi yang paling basic ni. Ungroup data ni. Ungroup data yang sikit macam ni je lah. Ni. Formula dia mudah je kan. Dia kalau ganjil, dia cakap kalau ganjil kita buat yang tu apa n tambah 1 observation. Maksudnya sini 2, 4, 6, 8, 9. So 9 tambah 1 10 bagi 2. So 5. Observation yang kelima 1, tapi you kena susun dulu. Okay, you kena susun dia dulu mengikut susunan. Menaik. Macam ni. So observation yang kelima adalah 4 lah jawapannya. Tapi kalau dia genap, tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni 4 campur 8 bagi 2. 12 bagi 2, 6 lah. Nah, itu kalau yang paling mudah hanya median. Yang dia panggil sebagai ungroup. Tapi untuk median ni, yang frequency distribution ni, dia ada formula ni lah. Formula ni dipanggil iaitu n tambah 1 bagi 2 yang kedua. Macam contohnya n kamu bagi kes ni berapa n kamu, kalau ikutkan ni ditambah f tu lah n kamu 62 tambah dengan 1 63 bagi 2 31.5. So sini you kena cari di kumulatif ni yang paling hampir. Kumulatif frekuensi ni yang paling hampir 32 lah. 32. You tak boleh ambil yang kurang. Yang lebih pun tak boleh. So yang paling hampir tapi dia nak sampai 31 ni. So observation yang pertama. Okey. Tapi kalau yang median macam saya bagi tadi ni kita bagi mode tu kemudian lah. Sebab kita tak habis bincang lagi yang ni. Soalan yang sama tu. Kalau lihat tadi. Soalan ni dia suruh cari mode. Suruh cari median ni. Soalan ni dia suruh cari median juga. So mediannya saya ada bagi tahu saya ada bagi post dalam grup WhatsApp tu. Untuk grup ni. Median for group lah ni. Iaitu ditaklifkan oleh X tilde. X tilde tu median. LM kalau tak silap lah. LM. Tengok formula tu. Tambah N per 2. N per 2 tolak dengan kali dengan C tu lebar kelas bahagi dengan FL ke FM. Dibagi dengan kali dengan tolak dengan FL dibahagi dengan FM. Okey. So setiap satu ni you kena tengoklah dia punya LM tu dipanggil sebagai the lower boundary of median class.
Okey. Dalam kes ni apa nilai dia? Untuk LM ni. Cuba selesaikan. Kita tak selesaikan. Ini kita tak ada contoh. Contoh dalam buku tu, dalam modul tu dia tak ada yang contoh yang grup ni. Okay, yang sebagai ni, inilah contoh yang grup. Macam mana kita nak tentukan LM? Kita kena tentukan dulu dia punya ni. N tu data kamu lah, jumlah kamu ni 100 kan. So 100 bagi 2, 50. So 50 ni cumulative frequency dia dekat mana? Kalau ikutkan cumulative frequency, kalau you campurkan sini 30 apa ni? 31 kan. So tak sampai lagi kan. Kalau you campur dua ni baru sampailah. Kalau you campur dua ni dah jadi 59. So dia punya kedudukan ya. Yang atas tu bukan 31, dia huruf 3. Oh 3. Nombor 3. Okey. Terima kasih. So sini saya bulat tak habis kan. So tak campur lagi, tak sampai lagi kan. Cumulative frequency dia. Belum. Kena campur lagi ni. So ini dia punya kelas. Kelas dia, kita tahu kelas dia dulu. Okay. So untuk LM ni dikata kalau ikut situ the lower boundary of median class. So median class yang ini median class dipanggil. Kelas median. So lower boundary inilah. Lower boundary dia. Itu sebab kita kena buat ni. Sebab kalau soalan ni dia nak nilai ni bukan nilai ni. So kena letak sini 14.5. Tambah ni 50 lah. Tolak FL. FL tu dipanggil the cumulative frequency before the class median. Okay. Cumulative frequency before class median. So cumulative frequency yang before ni inilah 28 campur dengan 3. 31. Dikata situ cumulative frequency before. Sebelum kelas ni. So before adalah ni. Bahagi FM frequency of the median class. Frequency pada kelas medium adalah 37. C lebar kelas. Lebar kelas you tolak je ni. Senang. 19.5 tolak 14.5. Kan? Ataupun kalau you nak ambil ni boleh cuma akan tambah 1. 19 tolak dengan 15 dapat 4 tambah 1 5. So dia 5. So dapatlah nilai tu. Calculate lah. Okay, calculate. Kali sini berapa tu? Okay, boleh faham So itu untuk median untuk group frequency distribution. Apa yang kita buat ni adalah median untuk group frequency distribution. Sebab dalam ni dia tak berapa dia tak terangkan secara group. Dia terangkan ni sebagai ungroup frequency distribution. Yang ni. Nampak macam mudah lah kan? Okay. Kalau ada group tu dia agak sukar lah. Dan mode ni dia tidak unik. Ini pun dah terang lagi tu rasanya. Okay. Ini biasanya mode ni dia bentuk yang dia biasanya mode ni kita cari yang kekerapan yang tertinggi lah. Okay. Dan kalau yang bentuk frequency distribution ni ada juga. Ada juga sebenarnya. Untuk mode frequency distribution dia ada tu. Dia ada formula ni. Saya akan bagi kejap lagi lah. Supaya kamu complete lah. Untuk yang ni dibagi sebagai yang ungroup saja. Ungroup, mode bagi ungroup. Okey. So, untuk yang mode ni untuk group. Okey, saya bagi dalam WhatsApp ni. Saya refer je lah. Kalau ada soalan yang nanti dalam tutorial ke apa ada, boleh pakai je formula ni. Mode bagi frekuensi bagi grup frekuensi distribution. Dan untuk mid range nilai yang paling tinggi tambah dengan nilai yang paling rendah bagi 2. Okey, itu mid range. Okey. Nanti kita break kejap.
kita akan sambung sikit lah. Jadi, mungkin kita habiskan major dispersion je. Patutnya kita kena habiskan lagi 2 ni lah. Tinggal lagi 2 je, dispersion dengan location. Tapi nampak raya ni kita tinggal sikit je lah. Mungkin kita cuba habiskan yang ni je. Yang last kali tu mungkin kita sambung lah nanti. Sebab kita pun dah on the track je. Kalau ikutkan kita punya tu masih lagi kita bincang tajuk ni. Okay. Kita masih bincang lagi tajuk chapter ni. Okay, nanti kita sambung balik lepas ni. Kita rehat sekejap dalam 10 minit kita jumpa balik. Boleh Boleh, sir. Boleh. Okay.
Okey, kita sambung sikit lagi. Dia semua dah masuk boleh ya. Okey. Jadi kita pergi kepada measure of dispersion ataupun dipanggil sebagai sukatan serakan. Serakan ni dispersion ni dia macam kita nak tentukan macam mana data ini, data tu dia berserak lah ataupun dia punya taburan dia. Okay. So measure of center tendency alone cannot completely characterize a set of data. Maksudnya yang kita belajar mean, median, mode tu tidak, maksudnya tidak complete lagi lah. Maksudnya tidak sempurna lagi. Untuk karakterisasi, maksudnya kita nak menentukan karakter data itu, data kamu macam mana. Jadi sini two different data sets may be ataupun may have similar measure of center tendency, tetapi however their spread might different. Dia mungkin mempunyai dua data tu, katakan set data pertama versus set data kedua. Dia mungkin dia punya tu sama, hampir sama dia punya mean, median, mode, tapi mungkin serakannya berbeza. Jadi di sini kita kena ada satu lagi measure of dispersion are used to describe the spread or variability of a distribution data lah. Maksud di sini kita akan lihat dari segi taburan dia macam mana atau serakan dia. So common measure of dispersion adalah range dan juga variance and standard deviation. Okay, range tu julat lah, julat. Variance ni variance juga dalam bahasa Melayu-nya. Standard deviation ni sisihan piawai. Okay, sisihan piawai. Jadi sini range ni mudah saja, iaitu nilai yang paling tinggi, data yang paling tinggi itu, kamu punya nilai data yang paling tinggi, tolak dengan nilai yang paling rendah, lowest. Jadi itu adalah julat lah, range. Okay. So itu yang pertama, iaitu other measure of dispersion also based on the following quantity. Jadi selain daripada range ni, boleh juga kita boleh cari dia punya deviation from the mean, iaitu X tolak dengan X bar. X tu nilai data kamu, data ni lah macam tu 12, tolak dengan dia punya purata dia. Jadi itu dinamakan sebagai deviation from the mean. Okay, itu lain punya pengumpulan bagi keserakan yang boleh kita gunakan selain daripada range tadi. Okay. Jadi sebagai contoh sini kita ada ungroup data ni yang paling ringkas lah, yang paling sedikit n dia 1, 2, 3, 4, 5 data ni. Find the range, maksudnya cari nilai range-nya, julatnya lah yang paling tinggi 23, tolak dengan 12. Itu adalah range dia, julat dia. Lepas tu dia kata sini find the deviation from the mean for each point. So untuk mencari deviation of the mean ni, kamu kena cari purata dulu. Kamu tambah semua ni bagi dengan 5. Itu purata dia lah, mean yang data tak terkumpul ni. Iaitu 17 lah. Ditambah semua jadi 17. So deviation of the mean ni bermaksud setiap satu data tu macam 12. Okay. Tolak dengan 17. You dapat negatif 5. So ini dinamakan sebagai deviation of the mean. Data yang kedua 23 tolak dengan 17. 6. Dan you buat satu-satu semua ni dan jumlahnya mesti sifar lah akhirnya. Kalau ditambah ni negatif 5 tambah 6 1 tolak 2 negatif 1 tambah dengan 1 sifar. Okay. So hasil tambah deviation of mean ni mesti sifar. Okay. So itu saja yang kita nak tentukan dengan julat dan juga deviation of the mean. Okay. Untuk variant dia ada dua kategori ataupun dua simbol yang berbeza lah. Untuk variant population ni yang besar lah, yang jumlah yang besar punya kamu punya data dipanggil population.
Okay. Satu, jadi variance of the bagi population kita tandakan dengan sigma square. Ini kita akan tentu pada tajuk yang akan datang kita belajar population ni. Sekarang ni banyak kita bincangkan adalah untuk sampel je dulu. Okay, sampel variance dan juga sampel bagi standard deviation. So sample variance and standard deviation bagi sampel ditandakan dengan S square. Bukan sigma. Untuk sampel variance ni sigma S square, untuk standard deviation S. Termasuk standard deviation ni kita square root saja nilai variance. Jadi standard deviation ni hasil daripada variance itu sendiri. Jadi kalau you salah variance, maksudnya salahlah you punya standard deviation. Kerana dia bergantung kepada variance. Standard deviation ni bergantung kepada variance sebab kita square root saja nilai variance. Okay? Jadi kamu mesti cari nilai variance dulu. Lepas tu baru dapat standard deviation. Okay, so ini formula untuk ungroup data. Okay, ungroup data yang boleh kita gunakan dalam frekuensi lah, dalam bentuk frekuensi distribution lah, dalam bentuk jadual je. Okay, kita boleh gunakan formula ni. Okay, kalau yang biasa pun boleh guna, dan juga yang ungroup data yang dalam bentuk frekuensi pun boleh guna formula yang sama ni. Okay, so sini untuk variance ditakdirkan oleh S square, boleh pakai formula yang pakai deviation ni, deviation of the mean tadi, ataupun you boleh pakai formula yang bawah ni, yang tidak melibatkan deviation of the mean. So salah satu boleh gunalah. You nak gunakan ini, tapi kena cari mean ni lah, mean dahulu. Tapi yang ini tak perlu cari mean, kita pakai formula yang kedua ni. So salah satu boleh gunalah formula untuk mencari variance dia. Ini variance S square bagi sampel, bagi sampel, bukan bagi population. So contoh sampel ni lah, sampel kita ni yang sedikit ni. Okay, untuk sampel ni kita pakai yang ni saja. Jadi untuk yang pertama ni dia guna formula yang nombor 1 ni lah. Kita pakai yang formula ni. Yang ni. Boleh je pakai ni, tak ada masalah pun. So yang ini dia bagi tunjuk formula yang pertama, iaitu kena cari dia punya deviation of the mean. So 5 tolak mean dia, ditambahlah semua ni kan. Utama cari mean dia, dia dapat, lepas tu kuasa 2. Sebab formula dia mesti ada ni. Ni, kuasa 2 ni. Kasih tambah semua sekali ni, lepas tu kasih tambah kuasa 2 dulu. Kuasa 2 dulu, lepas tu kamu tambahkan je semua ni. Summation ni. Dia dapat 32/8. Sebab formula dia macam tu. Dibahagi dengan N tolak 1. N tu jumlah data kamu lah. Jumlah dia 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tolak 1, 4 lah. Di sini dibagi dengan 4. Ni. So ini variance dia. Variance. Square root nilai variance dia dapat standard deviation. Ni. So S ni adalah standard deviation. S square adalah variance. So ini kita guna formula pertama. Untuk soalan B ni dia tak guna formula standard mean deviation of the mean ni. Yang ini untuk yang nombor 2 ni, contoh nombor 2 tu kita guna formula yang nombor 2 ni. Boleh juga guna nombor 1. So dia mana-mana pun boleh, jawapannya sama je. Tapi yang ini dia contohnya dia tunjuk untuk yang guna formula ni, formula yang kedua tu. Nampak ni. So tak perlu cari purata dia. Dia kena tambahkan jumlah X. X kuasa 2. X kuasa 2 dia. Kamu kuasa 2 dulu. Lepas tu kamu tambahkan. Hasil tambah ni 124. Dibagi dengan N lah. Bagi dengan N ni jumlah N ni semua sekali. 8 kan. 8. Sorry. N dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah N kamu kan. Ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. Dibagi dengan 7. Lepas tu ini hasil tambah X kuasa 2, 124. 124 bagi tolak dengan 1/7. Jumlah ni lah 124 ni.
dibahagi dengan 7.1.6. So 2 lah. So 2 tu adalah variant bagi data yang kedua. Dan kita square root 2 ni adalah 1.4142 ni merupakan standard deviation dia. Okay, standard deviation. Dan untuk yang kedua, untuk yang sample variant dan juga standard deviation bagi frequency distribution. Okay, bagi frequency distribution maksudnya yang dalam bentuk ungroup tapi dalam bentuk jadual lah. Okay, so you boleh gunakan untuk group pun dia pakai formula yang sama. Okay, untuk group dan juga ungroup you boleh pakai formula yang sama untuk variant dan juga standard deviation ni. For the sample. Okay, so dia depend semuanya kepada formula ni lah. Formula bagi sample variant and standard deviation bagi frequency distribution. So ini yang ada jadual lah. Yang ada jadual frequency distribution tu dia ada yang group dan juga ungroup. Okay, so untuk macam ni kita refer balik 3.14 ni maksudnya contoh cari variant and standard deviation of the frequency distribution. So kalau ikutkan 3.14 ni kita tengok balik contoh atas ni lah. Ini. Atas ni 3.14. Ini pun sebenarnya example 3.14. So contoh ni ini adalah ungroup frequency distribution. Okay, sebab apa ungroup? Inilah. Bukan tidak ada class interval. So nak cari dia punya variant dia. Variant dan juga standard deviation. So variantnya kalau ikutkan kamu kena carilah dia punya nilai tu. Sebab formula untuk variant untuk ni kena cari dia punya X tolak X bar kuasa 2 lepas tu kali dengan frekuensi dia. Kali dengan frekuensi. Ataupun you nak pakai formula ini. Salah satu lah. So untuk yang ini dia pakai formula yang bawah ni. Yang kedua. Untuk contoh ni dia pakai formula yang bawah bermaksud dia tak perlu cari yang X tolak X bar lah. Dia tak perlu. Dia cari nilai efek. Cari nilai efek kuasa 2. Okay. Ini nilai data asal ni. So X kuasa 2 kali dengan F. Kena cari kat sini, kena tambahlah ni X kuasa 2 kat sini. Kolom ni kena cari X kuasa 2 kali dengan F. Dapat ini. Okay. So ditambah je lah dekat sini. X kuasa 2. Dia tak tunjuk kan, tapi kena tambah dengan X kuasa 2, maka kita dapatlah efek kuasa 2 dengan efek. So dia pakai formula yang kedua ni untuk mencari variant bagi ungroup frequency distribution. Okay. Bagi ungroup frequency distribution bagi variant and standard deviation lah. Okay. So kalau yang group punya tak ada juga tapi dia sama kat sini. Saya akan bagi sini bagi variant dan juga variant dan juga standard deviation bagi group frequency distribution. Okey. So median ini apa tadi? Variant ni kan? Variant. Measure education. Okey, variant bagi ungroup education. Okey. Bagi ni dia punya formula sama aja. Okey. Sini kita namakan sebagai variant and standard deviation for group data. Jadi kita perhatikan ada perbezaan. Tengok dalam grup WhatsApp tu. Okay, so situ dinamakan variant and standard deviation for group data. Okay, so group data kalau ikutkan tadi yang ini ungroup kan, yang kita dalam modul ni ini ungroup tu sama aja.
ada perbezaan. Mungkin dia pakai sini N kan, dia pakai N tolak 1. Tapi N tu pun jumlah F juga. Sama je lah ini. Dia tambah F tu adalah N. Kamu punya N. Jadi yang atas ni sama. So ini untuk apa dipanggil variant dan juga standard deviation for group data. Okey, kita tengok tu ada perkataan atas tu. Okey, yang ini sebenarnya untuk ungroup tapi dalam bentuk frequency distribution. Contoh yang ni lah. Contoh yang kita buat ni tadi. Ini merupakan bentuk ungroup tapi dia dalam bentuk frequency distribution. Okey, jadi kamu kena boleh bezakan yang mana satu formula yang perlu digunakan lah untuk kedua-dua kes. Iaitu bagi frequency distribution dia ada dua. Pertama ungroup dan juga group, tapi yang ungroup yang asal yang data yang ringkas tu dia pakai formula lain lah, dia pakai formulanya ni kan. Ini formula dia. Okay, ini untuk yang data yang ringkas macam 5, 10, tak banyak lah data yang dia juga ungroup juga. Cuma dia tak dalam bentuk frequency distribution. So, kalau dia bentuk frequency distribution, you kena pakai formula yang ini. Okay, dia ada sedikit perbezaan lah formula tu. Sebab dia bezanya formula ni kalau you perhatikan, dia ada F ni. F ni bermaksud frekuensi. Frekuensi. Maksudnya dia ada jadual frekuensi distribution lah. Kalau yang ini, kalau lepas tu dalam formula apa yang tak ada jadual ni, you tengok. Mana ada F? Tak ada F pun. Tak ada frekuensi pun dalam ni. Okey? So itu perbezaan ketara lah antara yang ada ungroup yang ada frekuensi dengan juga ungroup yang ada frekuensi distribution. Okey? So saya rasa untuk apa bahagian atau yang terakhir itu kita tak sempat nak habislah so, ada sikit lagi sebenarnya. Okey, kalau kita tengok sini tinggal quartile dan juga percentile lah. Quartile dan juga percentile saja. Tadi dah habis belum? Ada lagi sikit je. Tengok sini. Dah habis kan? Okey. So yang akhir sekali kita akan lihat nanti ini lepas minggu ke-8 lah. Measure of position ni. Okey, ada quartile dan juga percentile. Okey, so itu kita akan kemudian lah. So kalau kita lihat dari segi kita teaching plan ni. Teaching plan ni mungkin kita tengok balik. Mungkin okey. Kita berada di apa mungkin tak terlewat lah ataupun berada pada landasan yang sama atau yang betul lah. So sekarang minggu yang ke-6. Kalau ikutkan kita punya tajuk ni lah. Lepas tu you minggu depan tiada kuliah. Nampak ni jadi kuliah, you ada assessment 1. Lepas tu sambung sikit ni. Chapter 3 maksudnya kita boleh sambung lah tu. Kita punya tajuk yang sikit lagi tu. Lepas tu masuk chapter 8. Dia bukan sambung chapter 4 probability tu kemudian. Kita kena sambung chapter 8 dulu. Correlation and regression tajuk yang terakhir ni, chapter terakhir ni sebab you punya HCL, you punya mini project tu. Sebab mini project tu tajuk chapter tu, jadi kita kena bawa chapter 8 tu ke depan. Okey. So itu perancangan lah, perancangan kita itu sebenarnya kita masih lagi boleh ada masa lagi untuk bincangkan minggu yang ke-8 ni. Minggu lepas you exam tu lah, minggu depan. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita habiskan kuliah ni? Tak ada, sir. Kalau ada apa nanti, kalau untuk yang penyelesaian 1 minggu depan tu, sekiranya ada masalah apa berkenaan dengan apa kita punya topik tu lah, topik chapter 1 tu, minta you direct je dengan saya tanya lah. Sebab kita tak ada masa nak bincang lah untuk apa penyelesaian 1 ni secara
cara orang kata perbincangan yang detail, kita cuba beritahu. Dia ada 2 part sajalah. Pertama, soalan tu mungkin ada 2 je soalan. Soalan pertama tu melibatkan application, melibatkan method of integration, iaitu method by teknik substitution teknik, by part dan juga partial. Itu soalan nombor 1. Nombor 2 dia akan jumpa soalan yang melibatkan application, area and volume. Itu untuk penilaian minggu depan. Itu chapter tu. Jadi kalau you ada apa-apa masalah yang masih lagi berbangkit, you direct je tanya dengan saya. Boleh ya? Boleh. Baik. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita habis ni? Jangan lupa nantilah kamu punya attendance tu. Attendance yang kamu kena masukkan sampai 1.15. Sebab ada yang kadang-kadang terlupa, lepas tu dah pukul 2 baru beritahu. Jadi agak sukar lah kita nak buka. Macam mana nak pastikan kamu datang kan. Jadi siapa yang betul-betul datang ini dia akan masukkan attendance tu. Okey. Ada apa-apa soalan ni? Nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita minta diri dulu. Terima kasih semua kerana hadir kuliah hari ini. Dan jagalah SOP kamu tu. Kalau boleh ikutlah SOP yang telah ditetapkan dekat asrama tu. Kamu buat ada di asrama semua kan. Okey. Kalau ada apa-apa untuk ujian minggu depan, you ada apa-apa simptom ke apa yang terlibat dengan COVID ni, beritahu awal lah. Jangan kamu kemudian last minute beritahu. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, sir.